وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انفعنا مما علمتنا إنك على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. Surah Az-Zumar ayat ke-9. Maksudnya, katakanlah Muhammad, apakah sama di antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya orang-orang yang berilmu sahajalah yang memiliki akal fikiran yang baik dan sempurna. Az-Zumar ayat ke-9. Allah juga berfirman dalam surah yang lain, dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darajah dan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalangan kamu dan orang-orang yang berilmu dengan kedudukan yang tinggi. Surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Allah juga berfirman dalam surah yang lain, surah Fatir 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang takut pada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Fatir ayat 28. Sadaqallahul azim. Berkasih berbahagia puan pengacara majlis kita pada pagi ini, yang hormati Timbalan Pengarah Kesehatan Negeri Perlis Darussunnah, yang hormati seluruh para pegawai dan kekitangan Jabatan Kesehatan Negeri, termasuk juga rakan-rakan daripada jabatan-jabatan yang berhampiran, dan mungkin termasuk di kalangan individu yang hadir bersama-sama pada pagi ini memenuhi dua ruang dewan yang cukup mulia ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Macam serius saya pun takut tengok muka tuan-tuan ni. Pertama-tama, alhamdulillah, saya merafakkan kesyukuran yang setinggi-tingginya di atas kesempatan yang amat berharga pada hari ini untuk berada dalam suatu program yang bukan kecil maknanya, kuliah khas di Dewan Dr. Said Mahmud, yang saya tahu dan saya ambil ingatan dan pengetahuan Dewan ini tidak sunyi daripada pelbagai program dianjurkan oleh pihak-pihak yang tertentu. Dewan yang penuh kerahmatan dan keberkatan. Pelbagai program diadakan di sini, masuklah seminar, wacana, kuliah dan sebagainya. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berada tempat yang begini berkat,
dalam satu himpunan yang pastinya memberikan kita input yang besar dalam kerangka kita untuk membina sebuah kehidupan yang benar-benar memberikan kita kebaikan demi kebaikan. Bukan kecil maknanya pertemuan yang sebegini. Suatu pertemuan yang tidak sama dengan pertemuan di kedai kopi sambil teh tarik dan membawang dan mengetih. Pertemuan tidak sama dengan pertemuan di luar sana di restoran-restoran bersama menunggu makan dan sebagainya. Dan pertemuan sebegini pertemuan untuk membina kemantapan hati, membina kemantapan ilmu, membina kemantapan jiwa, membina kemantapan seluruh kehidupan beragama kita. Dan saya pribadi mengucapkan tahniah dan terima kasih kerana budaya dalam masyarakat kita di Malaysia ini, baik di Perlis, di Selangor, di Kuala Lumpur, tempat saya sedang bekerja sekarang, sebab tinggal saya sekarang, suasana kuliah duha ini di awal pagi memang melata, baik di peringkat jabatan kerajaan, swasta, di suara di masjid dan sebagainya. Itu suatu perkembangan yang cukup baiklah. Walaupun dalam kekangan perkembangan semasa yang juga kadang-kadang tidak menarik perhatian kita. Orang boleh berkumpul 100 orang di dewan untuk dengar ceramah, tapi luar sana orang berkumpul 1000 orang untuk berkonsert dan berseronok. Itu cabaran semasa lah. Tapi sekurang-kurangnya dalam perkembangan yang berlaku sekarang ini, kedapatan di kalangan kita yang ada hati, ada jiwa untuk berada dalam kuliah yang sebegini. Walaupun dalam apa keadaan sedang bekerja, sedang mencari harta rezeki, masih dapat hadir untuk mendengar ilmu dan wacana ilmu disampaikan. Tahniahlah. Moga-moga Allah berkati kehadiran kita semua insya-Allah. Bukan kerana unsur paksaan, bukan unsur attendance yang diambil kena tanda tangani, bukan itu. Tapi hati yang tulus dan mulus, jiwa yang tenang dan jiwa yang mulia insya-Allah. Hadir tidak kerana yang lain, melainkan kerana untuk mendengar bicara ilmu, teguran, nasihat yang boleh membina dan membangun kehidupan kita sebagai insan muslim yang mukmin kepada Allah Azza wa Jalla. Ini muqaddimah, tak ceramah lagi ni. Ya. Kita akan tamatkan ceramah sekitar pukul 12.45 insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Tak boleh, confirm tak dapat. 1 jam cukup lah insya-Allah. Ke 10 saya berhenti. Jangan bimbang. Ke 10 saya akan berhenti. Jangan ke mana-mana, harus jangan selesai. Tajuk yang saya akan kupas pada pagi ini ialah ilmu dan kepentingannya. Tuan-tuan puan-puan semua, kalau kita imbas kembali tentang senario, bukan kumpulan senario Azli dan kawan-kawan, bukan. Itu dah habis, tamat tempo dah. Ya. Kalau kita balik pada senario sejarah peradaban agama kita, daripada awal kebangkitan Nabi SAW, ayat pertama turun apa dia tuan-tuan? Ayat pertama turun ialah Wattini wazzaituni wa turi sinin. Betul? Sudah. Salah Ustaz. Ustaz dah merapu dah. Saja nak uji tuan-tuan je tu. Ya. Kokok tidur dah. Ya. Ayat pertama turun ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Sepakat para ulama tafsir, itu ayat pertama turun atas Nabi ketika Nabi berada di Gua Hira. Belum turun Yasin, belum turun Suratul Kahfi, belum turun Suratul Baqarah, belum turun surah Az-Zumar dan sewaktu dengannya. Turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan alam seluruhnya. Iqra, baca.
Tonton, ini tema kita sebenarnya. Ini tema kita. Sebab Iqra lambang keilmuan, knowledge. Iqra lambang kepada agama dan ilmu. Setelah para ulama kita menegaskan bahawa bila turun ayat ini, seolah Allah nak cerita kepada kita bahawa Islam datang untuk membasmi kejahilan, membasmi kemungkaran, membasmi kemaksiatan, membasmi kejahatan dan keburukan. Seolah-olah itulah gambaran awal. Saya bawa sendiri sejarah ini sebab penting. Kita jangan hanya sekadar baca tapi tengok di sebalik apa yang berlaku. Tidakkah zaman Nabi, sebelum Nabi kita lahir dan bangkit, zaman penuh dengan 1001 kejahatan, kemaksiatan dan keburukan. Pembunuhan, perkelahian, permusuhan, tindakan yang zalim, menekan, menindas dan sebagainya berlaku dalam masyarakat. Tak ada sistem yang mengatur kehidupan mereka. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin papa ke dana. Yang jahil makin jahat, yang buruk makin jahat dan makin buruk. Tak ada agama mengawal kehidupan mereka. Walaupun masyarakat Arab, masyarakat cerdik dalam urusan harta benda perniagaan, tetapi mereka hilang akidah dan keimanan. Berlaku dalam masyarakat perkelahian, pembunuhan, sehingga boleh berperang sampai beratus tahun antara kabilah A dengan kabilah B. Kerana kes-kes yang membabitkan soal hati yang kotor dan keji. Itulah jenayah berlaku ketika Nabi bangkit di Makkahul Mukarramah. Maka datang Nabi Muhammad dengan satu seruan. Allah panggil Nabi dengan satu panggilan, Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Jadi kita tuan-tuan mengambil saran itulah. Apa yang kita cuba nak bawa dalam peradaban kita pada hari ini ialah, sekurang-kurangnya saya nak nukilkan sebelum saya panjangkan perintilan tentang topik ialah, sekurang-kurangnya pada hari ini tak ada benda yang kita paling cinta, paling kasih, paling sonok kecuali nak mengaji, nak belajar, nak mengaji, nak cari ilmu. Ada keseronokan macam itu. Nak belajar, nak mengaji, nak cari ilmu, nak cari agama, nak nambah iman, sekurang-kurang itu kita kena ada dalam kehidupan seharian kita. Makna kata mudah dalam bahasa yang lain ialah kita timbul satu keseronokan dalam hati kita. Sekurang-kurangnya kita ada pembacaan-pembacaan yang boleh kita baca saban hari, saban malam, saban siang, saban waktu. Ada teks bacaan kita. Dan memanglah dalam agama Islam ini, sebagai orang Islam, teks bacaan kita yang tak boleh kita tinggal malam, siang, pagi, petang ialah Al-Quran lah sebagai teks bacaan kita. Itu satu warna yang penting dalam kehidupan beragama kita. Tak boleh baca sikit, baca banyak, apa masalahnya? Dia tak boleh baca satu ayat, dua ayat, baca satu surah. Tambah lagi baik, lagi banyak. Maknanya, itu di antara amalan utama kita lah. Sebagai orang Islam memanglah. Contohnya lah. Itu adalah asas utama. Di samping kita ada pembacaan yang tertentu. Dengan zikir, tasbih, tahmid dan seumpamanya. Dan kecintaan kita untuk mencari ilmu dan mencari sesuatu yang boleh mentajdidkan, renewkan kehidupan beragama kita. Sonok. Kalau ada ceramah-ceramah yang dianjurkan, kita orang pertama hadir dan duduk menanti, menunggu, nak mendengar apa yang dikupas, diulas. Kalau kita sekitar masjid, kita tinggal, kita lah orang pertama hadir untuk meraihkan kuliah maghrib dan seumpamanya. Dan kita war-war. Ini sebagai satu perkara yang nampak kecil tapi tidak. Dalam kehidupan beragama kita sebagai satu warna yang kita kena warnakan. Ya. Saya sebut ini bukan apa sebab ini di antara suasana kita hilang dalam masyarakat pada hari ini.
hilang. Saya tak tahulah tuan-tuan memanglah orang berilmu Melaka ni, sebab tu tengok ramai ni. Saya tengok dalam sekitar 200 orang, 300 orang hari ni. Ada 400 orang. Lebih kurang tak dengan kemarin sekali lah, kita kira mic sekali. Tuan-tuan. Tapi seramai masyarakat di luar sana, berapa ramai orang yang cukup peka. Tengok satu iklan di jalan sebagai contoh. Iklan tentang ceramah ke, kuliah maghrib ke, ceramah perdana ke. Berapa ramai kita yang tengok iklan ceramah, kita letak dalam hati kita melekat. Oh, jam sekian, hari sekian. Snap gambar lagi, nak grup WhatsApp ke, nak hantar grup WhatsApp. Adapun sebaliknya, tengok-tengok ceramah je kat belakang tu. Ya. Kita ambil kisah tentang bila ceramah, siapa penceramah, bila ceramah, di mana. Tak ambil kisah. Tapi kalau ada di sana iklan yang lain, iklan apa? Sale 70% sempena Raya Aidul Fitri. Raya Fitri bulan Syawal ni, bulan Jumadil Akhir dah keluar dah. Iklan raya yang tu snap cepat-cepat masuk grup WhatsApp terus. Sebab apa? Sale harga biasa 3,000, sale 3 hari harganya RM110 saja. Seronok kita. Kan tuan-tuan, ini orang belah-belah belah-belah Banting, belah-belah Selangor, belah Kuala Lumpur, bukan orang Perlis. Itu perbezaan yang ketara. Kerana jiwa kita tak melekat nak meraihkan majlis ilmu dengan iklan-iklan yang lain. Ini tanda akhir zaman lah ni. Jadi saya bukanlah nak provokasi benda yang begitu, bukan, tapi nak cerita di mana jiwa beragama kita tentang hal ini. Jadi kita cuba nak bina kembali kekuatan, sebab dalam agama Islam itulah asasnya. Allah utus Nabi Muhammad untuk mengajar ilmu, membasmi kejahilan, membasmi keburukan masyarakat dengan ilmu. Jadi saya taklah perlu untuk bawa cerita tentang sejarah yang lampau, yang lama, sebab kita boleh baca, tapi saya ambil sebagai satu rumusan awal saja. Jadi dengan itu, Nabi SAW diutuskan Allah dengan neraca ilmu. Itulah pembawaan Nabi kita SAW. Dari hari ke hari, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun, daripada zaman Mekah sampai zaman Madinah, neraca Nabi ialah mengilmukan masyarakat Islam. Mengilmukan masyarakat. Jadi ke masyarakat faham agama, faham iman, faham taqwa, dan masyarakat terpelihara dari sebarang jinayah dan sebagainya. Sebab itulah makanya, kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman, antara tanda akhir zaman Nabi sebut dalam hadis tentang dunia akhir zaman. Apa kata Nabi? Di akhir zaman nanti ilmu dah makin berkurang. Ilmu dah makin diketepikan. Contoh, hadis sahih datang daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Apa sabda Nabi? Antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyrati sa'ati, antara tanda-tanda kiamat, salah satu Nabi sebut hadis yang panjang itu ialah an yaqillal ilmu, ilmu dah makin berkurang, wa yafshu wal jahlu, dan kejahilan melanda umat manusia. Itu antara nas hadisnya, panjang hadisnya. Salah satu Nabi sebut ialah antara tanda akhir zaman kiamat akan datang ialah yaqil ilmu, ilmu dah makin berkurang, wa yafshu wal jahlu, dan kejahilan meluas dalam masyarakat. Kita nak kata apa? Ini kata Nabi ni. Di akhir zaman ini akan muncul situasi ilmu dah makin kurang. Batu hari ini masjid besar, masjid yang dibangunkan sekarang bukan harga lagi 500,000 juta. Kau belah Kuala Lumpur, Shah Alam, tuan-tuan, masjid paling tidak harganya 8 juta, 10 juta, menjangka 25 juta pun ada. Itulah masjid yang dibina seni bina yang hebat. Kapet diimport daripada Kazakhstan. Tak main Malaysia dah kapet. Jekyll tak main dah, tuan-tuan. Import Kazakhstan. Dia punya seni bina dalaman khat-khat, penulis khat daripada Pakistan, Afghanistan.
dia punya dalaman, dekorasi macam-macam lain, import daripada mana? Turkmenistan. Ni masjid sekarang ini yang cantik hebat-hebat ini. Mimbar untuk khutbah Jumaat kayu jati daripada Kelantan. Harga 8 juta, 9 juta, 10 juta. Masjid terbangun indah, yang hadirnya berapa ramai? Yang hadirnya adalah 3 saf, itu pun YB. Bukan berhormat, yang bersara, yang berpencen. Di mana generasi yang berbaki, anak-anak muda, remaja, orang-orang yang masih berumur muda? Ini kenyataan. Nabi tak berdusta. An yaqillal ilm, makin kurang, dan kejahilan melanda masyarakat. Kesan ilmu tak dicari, jahil. Saya sebut ini cabaran kita sekarang ini. Sebab itulah indeks jenayah dan masyarakat hari ini makin bertambah, bukan makin mengurang. Di mana pun kita berada dalam konteks negara sekarang ini, indeks jenayah makin meningkat. Jenayah sosial, jenayah seksual, jenayah pembunuhan. Sebab tak ada orang yang rasa selesa dan aman bahagia dalam masyarakat hari ini. Tuan-tuan selesa tak tinggal motor di luar sana tanpa kunci, tanpa kenderaan dikunci? Selesa tak? Tak selesa. Kunci kereta 6 kali tekan, kok tak terkunci. Ya. Lepas tengok, kok tak kunci. Rumah-rumah kita mana tak bergrill? Grill kiri kanan belakang depan, digrill pula 3 kunci. Yang selak dalaman 1, yang di luar sebesar penumbuk solong pun ada. Ya, yang pagar jangan cakap lah. Sebab dunia tak selamat. Masuk lift pun orang boleh rompak dan samun. Yang berlaku di satu lokasi di belah selatan sana, di Kuala Lumpur sana, di Ceras baru-baru ini. Tak selamat dah. Dia nak cerita dunia sekarang begitu kan. Apa yang berlaku ialah kejahilan. Bila ilmu tak masuk dalam hati jiwa, jenayah akan berasa. Itu kata Nabi, tanda akhir zaman. Kalau kita tak kaitkan, tak bolehlah, kena kaitkan. Betul ada orang tanya saya, Ustaz, ni jenayah banyak sangat ni, kenapalah nak buat macam ni? Ini biasa orang tanya kita. Kita penceramah. Saya kata, pertama, tanda akhir zaman. Nabi tak berdusta, tak berbohong. Itu Nabi punya cerita. Yang kedua, kerana masyarakat sudah hidup dalam suasana yang tidak lagi mengambil cakna tentang soal hubungan kemasyarakatan. Kamu, aku, nafsi, engkau lah. Aku bukan bicara tentang kau, akulah. Jadi banyak problem dalam masyarakat pada hari ini. Baik tuan-tuan, saya kaitkan tadi, Nabi kaitkan cerita tentang akhir zaman. Jadi apa rumusan yang kita nak bawa pada pagi ini dalam tajuk yang diberi pada saya, ilmu dan penghayatannya. Maka sekarang masa baru nak mula ceramah. Tadi intro saja. Tadi intro, tuan terpanjang intro ya. Jadi kalau dah intro setengah jam, ceramah sejam setengah lebih kurang. Jangan bimbang, pukul 10 saya stop insya-Allah. Saya pun tak erti nak ceramah panjang-panjang. Modal tak ada. Tuan-tuan, dengan asas inilah apa saja teguran saya berikan tadi, saya juga merasainya. Dan kita kena merasa bersama. Sebab asas pertama sekali ialah bila bercakap tentang ilmu, asas yang paling utama ilmu agama, ilmu din, yang disebut dalam bahasa agama asasiyat ad-din, asas-asas agama. Ini yang paling penting sekali. Tak cukup kuat kita sekadar ada ilmu-ilmu yang bersifat luaran agama, ilmu kemanusiaan, ilmu sosial, tak cukup kuat. Seorang engineer, seorang arkitek, seorang lawyer, ilmu keduniaan cukup lengkap apa tak lengkap. Lawyer yang hebat berjaya, arkitek yang berjaya, ngaji luar negara dalam tempoh 5 tahun dapat degree, first class, second class, upper class contohnya, dapat jawatan yang berjawatan besar, gaji sebulan dekat 20,000. Tapi kalau ilmu agama tak ada, dialah
penjenayah terhormat di peringkat dunia antarabangsa. Seorang accountant boleh hilang amanah keakuntanannya, kalau itu bahasa saya lah, boleh menipu dalam urusan ekonomi, urusan perniagaan, urusan harta. Seorang lawyer dengan ilmu keloyorannya, ini WhatsApp bahasa saya ni, ini live kan ni, minta maaf ya. Ilmu undang-undang dia belajar, dia akan merosak ilmu undang dengan menipu pelanggan, dengan gobal duit haram dan sebagainya, melarikan duit orang sampai berjuta ringgit. Ya, saya dah rasa dah kena dah tu yang cakap tu. Ya. Kita beri percayaan penuh, tapi penghujungnya haprak. Ya. Seorang yang bertitle arkitek, engineer dalam bidang pembuatan, dia boleh jadi hilang akal dalam satu dua keadaan bila ilmu tak ada. Dia arkitek dalam pembangunan yang bukan setingkat 20 tingkat, tapi kerana faktor ilmu agama tak ada, dia ada unsur penipuan dalam bahan binaan, bentuk bangunan, akhirnya bangunan tak stabil. Di mana silapnya kita? Artinya ilmu yang paling asas utama ialah ilmu ketuhanan, yang merasakan Allah itu bersama dengan kita, melihat kita. Ada konsep dosa, pahala, syurga, neraka dan halal haram dalam hidup. Ini yang paling utama sekali. Yang bercakap ni saya sebagai seorang agamawan, saya lebih terasa, tuan-tuan, lebih terasa, minta maaf lah kalau saya nak menangis daripada awal, boleh menangis pada tuan-tuan, sebab kita rasa sebila kita ada ilmu agama ni memang ia membantu untuk memimpin kita dan tidak merugikan kita punya peradaban dalam hidup bagi orang ada ilmu agama, walaupun anda seorang arkitek yang berjaya. Maka kita nak tengok dalam masyarakat tu hari ini, arkitek Muslim, doktor Muslim, seorang engineer Muslim, seorang guru kimia Muslim, seorang usahawan tani Muslim, seorang korporat Muslim. Kita nak, tuan-tuan, title Muslim ada di belakang, iaitu yang committed dengan agama. Satulah ada di sana satu suatu tindakan yang positif masyarakat kita yang dulu mungkin kita tak ada. Sekarang ni dalam sistem negara, saya anggap satu kejayaan jugalah beberapa tahun kebelakangan ini, peringkat Kementerian Pendidikan dan pihak berkuasa negara ada usaha ke arah itu, dengan JAKIM yang melibatkan secara langsung, di samping NGOs yang lain beri sumbangan saranan. Sudah ada satu elemen yang baik, iaitu melahirkan anak-anak kita yang belajar doktor bidang perubatan, tetapi di asalnya tahfiz Al-Quranul Karim. Saya, sebab anak saya pun belajar tahfiz, tapi tak ada seorang pun dalam bidang doktoral lah. Tapi kawan ke anak saya nak 5 orang, semua tahfiz Quran Melaka, kecuali seorang. Tapi tak ada seorang dalam bidang perubatan, pergi bidang-bidang ke accountant, keuangan. Ya. Tapi bila tengok anak-anak ini tahfiz, kemudian masuk ke UIA bidang perubatan, keluar seorang doktor hafiz. Bila sampai bulan Ramadan, dia imam sembahyang tarawih. Siapa tu? Doktor perubatan, imam tarawih, bukan baca surah Al-Asri, surah Ar-Rahman, surah Al-Mulk, surah Az-Zumar. Menggembirakan kita. Siapa tu? Lawyer, tetapi jadi imam sembahyang jahrian dan beri ceramah agama. Jadi ini di antara suatu perkembangan yang baiklah. Lepas bila saya tengok sebagai contoh seorang doktor wibawa yang saya kerap datang ke Perlis dan kawan rapat saya, Dr. Daniel Zainal Abidin, Dr. Daniel, saya ingat dia pun ceramah ke sini kot. Ya, tak pernah ceramah sini, kerap datang ke Perlis ni. Wibawa beliau, ya, hebat. Tengok beliau bincang tentang isu halakah dan malakah, tuan-tuan. Ke tuan-tuan tengok halakah ni, tak sebab tengok TV, tuan-tuan ni, memang baca Quran hari lah ni. Quran zikir Quran sebanyak, tak sebab tengok TV lah. Tuan tengok dalam halakah, beliau doktor perubatan yang ada klinik,
Dan rakan-rakan doktor di sini kok saya tahu dia pernah belajar di Mesir, tapi tuan-tuan kepakaran ilmu doktor tu, tapi dalam Islam boleh bercakap tentang isu keagamaan, sehingga halaqah TV9 2016 dia bergabung dengan saya dalam isu tanda kiamat. Saya ambil 12 siri, dia 13 siri, 16 siri. Tapi halaqah 2017 8 dan tahun ini beliau seorang-seorang dia aja. Ustaz orang tak panggil dah, saya tak panggil dah. Tapi saya buat program lain lah. Dia seorang saja yang kendalikan isu hari kiamat, hadis Nabi, Al-Quran. Bayangkan tuan-tuan, kita tak kerugian orang macam muncul dalam kalangan keluarga kita. Satu hari anak kita, Abang Long, Kak Lang, Kak Ngah, lawyer, tapi seorang lawyer yang mukmin, yang Muslim. Anak kita mungkin accountant, belajar negara, sampai ke Amerika. Balik-balik seorang wanita muslimah yang mukminah. Agama tak lekang di bibirnya, sembahyang tak tinggal, wataknya watak mukminah. Kita kerugian. Jadi ini di antara elemen yang kita nak terap, supaya akhirnya dalam apapun keadaan kita, agama menjadi sesuatu yang mendarah daging kepada kita. Sebab ilmu. Tuan-tuan, saya bercakap agak jauh. Doktornya dengan accountant. Kita juga dalam suasana kita yang ada pada ini, tak kira dia seorang technician, mekanik, dia seorang kerani, kerani besar ke kerani kecil ke, hatta seorang jaga sekalipun, kita nak ada elemen agama tu. Perasaan tahu tentang hukum halal haram dosa pahala, tentang hukum dosa pahala, ini kita rasa penting sangat, supaya segala kerja kita ada pemandunya. Apa dia pemandu kita? Ilmu agama. Walaupun kita bukan ustazah dan ustaz, inilah di antara kepentingan yang paling besar. Bila ilmu memimpin kita, jangan bimbang. Suatu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apa dia kata? Ini kata-kata ulama, kata-kata ulama sahabat, bukan Nabi, tetapi kata sahabat, kata yang cukup bestari. Nabi akui kata-kata sahabatnya. Kata Ali bin Abi Thalib, innal ilma hafizun wal mala mahfuzun. Innal ilma hafizun wal mala mahfuzun. Faham pengusi? Pengusi dapat tulis ya? Pengusi tulis, pengusi faham bahasa Arab apa-apanya. Okay. Faham tuan-tuan? Innal ilma hafizun wal mala mahfuzun. Alhamdulillah, saya rupanya orang sini faham bahasa Arab Melaka, senang ceramah saya. Rakamkan, tak boleh rakam yang bahasa Melayu, tulis bahasa Arab, tak ada masalah. Tulis bahasa Melayu tu. Innal ilma hafizun, ilmu akan jaga kamu. Wal mala mahfuzun, tapi harta kamu akan jaga dia. Itu kata Ali. Sesungguhnya ilmu akan jaga kamu, hafizun akan jaga kawal kamu, tapi kalau harta pula kamu akan jaga dan mengawalnya. Betul tak? Kalau ilmu, tuan jangan tak bimbang, di mana berada kita, ia akan jaga hati kita. Di mana kita berada, ilmu akan kawal kita. Nak bercakap ada lapik-lapiknya. Tak mudah nak cerca, nak cela, nak kata, tak ada. Tengok orang lebih pun kita akan berkata, alhamdulillah, rezeki dia lah tu dapat naik pangkat. Sebab ilmu kawal kita. Daripada hati kita tak bersih. Padahal kalau nak kira, hati melewat, naik pangkat pula dah. Rapat dengan bos lah tu contohnya. Tapi kerana ilmu ada, kita ucap dengan ucapan, alhamdulillah rezeki dia lah tu, alhamdulillah syukur banyak. Kita positifkan kita punya hati kita. Bercakap dengan nada positif. Alhamdulillah rezeki dia macam mana, Allah sayang kat dia, aku nak cuba macam dia juga, jadi orang baik. Tapi kalau hati kita dalam keadaan tidak ada ilmu, mulalah kita guna perkataan yang melorongkan kepada perbalahan yang. Mat, kawan kita datang ke pejabat, parking kereta sebelah kereta kita. Jam 7.30 pagi. Betul-betul sebelah. Kita pula kereta tahun 95 lagi. Mat, kereta baru beli. Apa je namanya? Apa-apa sajalah.
Yang penting bau. Kita keluar kenderaan. Kalau kita hati busuk, ilmu agama tak ada, buka pintu saja, mat, kereta bau ke? Tambah hutang ke? Tambah hutang. Cari pasal terus. Pagi jam tu sudah pagi petang hutang. Cari pasal lah tu. Hati kita busuk. Kalau hati kita bersih, keluar pada kereta. Assalamualaikum mat, kereta bau ke? Allah, kau ni rezeki murah sungguh. Anda kasi anak-anak ni kot. Seronok tengok kau kereta punya baru. Rezeki kau ni. InsyaAllah tahun depan tukar lagi ya. Ialah itu tanda hati bersih tu. Bagi ucapan tahniah. Kalau hati busuk, tadilah. Tambah hutang ke mat? Ni berapa hutang sebulan ni? Tanya siasat macam polis penyiasat dia pula. Berapa sebulan bank mana? Muka banyak mana? Deposit banyak mana? Lepas tu kau nak makan pasir makan apa? Tuan-tuan, sebab hati kita hati yang tak ada cahaya iman. Tuan-tuan, ini sebagai contoh. Tak berlaku di sini, ini berlaku di belah-belah Afrika Selatan lah. Jauh daripada Malaysia. So kata Ali bin Talib, innal ilmu dia akan jaga kamu. Jangan bimbanglah siapapun kita. Tapi kalau harta, kita akan jaga dia. Kena pula baru beli kenderaan hari ni, masuk pagar rumah dah kunci. Malam tu 4 kali bangun. Ingat bangun tahajud. Bangun tengok kereta ada tak di ruang parkir kereta. Bangun kejap-kejap tengok celah-celah cermin. Buka tingkap. Oh, kereta selamat ada. Ingat bangun teman tahajud. Terkejut kerana ingat kereta hilang. Kita kena letih kerana nak jaga harta benda kita. Jadi apakah moral agama yang kita nak bawa dalam hidup? Sebab itulah yang pertama tuan-tuan adalah dalam hidup ini, ilmu agama adalah penyelamat buat kita sebenarnya. Kita tak nak mengharapkan kita semua hidup dalam suasana orang berilmu tinggi, peringkat title jadi seorang mufti. Mufti di Perlis, Sahibus Sama Datuk Asri seorang lah. Kita punya imam-imam pun peringkat masjid negeri seorang dua tu je, takkan lagi jadi imam juga. Kita nak tuan-tuan jadi orang imam macam itu. Kita nak kita semua ini jadi orang ada ilmu dan belajar ilmu agama, memahami hukum hakam agama, ada nilai kesungguhan. Dan ia boleh tuan-tuan. Saya tak tahulah. Saya pun ada kelemahan. Bukanlah saya terbaik sangat bila bercakap tajuk macam ni. Bukan orang alim dan orang terbaik, tidak. Ada. Ini pendosa juga ni, buat kesilapan-kesalahan. Tapi saya cari jalan untuk membina sebuah kehidupan yang sebaik-baiklah, menginsafi akan harga sebuah kehidupan yang tak lama pun kita ni tuan-tuan. Hari ni kita masih ada, besok belum tentu ada. Itu saya kehidupan kita ni. Langit tak selama kita junjung, bumi tak selama kita pijak, betul tak? Hari ni kita mungkin ada, besok tak ada. Mungkin saya ada besok, tuan-tuan dah tak ada. Saya mungkin besok hidup, tuan-tuan dah mati. Atau saya mungkin lusa sihat-sihat, saya sihat lagi, tuan-tuan dah tak sihat. Ataupun saya mungkin dalam minggu depan dah lagi, tuan-tuan dah pergi dulu. Contohnya, bila Ustaz dah mati, kata kat orang itulah kita. Tak lama kita tuan-tuan. Maka kita nak warnakan balik warna keimanan, ilmu, sebab itulah penyelamat kita. Saya paling takut bila saya baca hadis. Saya takut bukan apa, sebab saya belajar daripada guru-guru yang cuba mengetuk pintu hati. Saya belajar di luar negara dengan orang-orang yang sekira cukup besar harganya dalam mendidik saya. Saya belajar di Arab Saudi, di Riyadh. Dulu masa first degree di Riyadh, Arab Saudi, 6 tahun. Saya berdepan dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang cukup wibawa. Ada setengah hafal Quran 10 tahun. Guru kami masa belajar dulu. Dan saya menghargai, banyak mendidik hati ini untuk jadi orang lebih ada agama dan iman. Sampai ini kita doakan, kita doa bersama. Saya pun terasa macam itulah tuan-tuan. Saya ingat guru kami, dia kata apa kepada kami? Ini kata-kata guru yang telah meninggalkan wasiat buat kita, buat saya dan semua kita lah. Saya ulang balik, hargai sebuah ajaran yang diajar guru-guru kami. Dia kata apa? Dia kata kepada kami, bukan saya seorang, kami maksud kami pelajar-pelajar, terutama pelajar-pelajar luar negara lah. Kita ni bukan orang Arab. Biasanya guru-guru Arab ni dia punya tumpuan vokal lah sikit, sebab kita ni bukan Arab. Bahasa Arab pun lemah dan macam-macam. Kelemahan tu ada. Antara yang semasa ingat sampai sekarang ilmu ni, guru kami kata,
Dia kata kita ni kalau nak cerdik dan bijak, jalan ialah dengan ilmu, dengan 3 cara. Nah, tuan-tuan tanda elok-elok. Ini amanah ni. Ya, siapa yang boleh tanda, tanda. Yang boleh ingat, alhamdulillah. Tapi sebimbang yang duk ingat, jatuh tangga sekejap lagi, lupa terus. Ya. Siapa nak tangga, ingat. 4 ke 3? 3, 4, akhir 2. 1 pun tak ada akhirnya. Baik. Mesti ilmu dengan 3 cara. Dan saya cuba untuk bawa dalam hidup saya sampai sekarang ini. Yang pertama, biar kita ada catatan-catatan yang boleh kita semak, baca saban masa tentang apa saja cabang dalam agama. Catatan-catatan yang kita catat apa saja yang boleh kita baca dalam cabang ilmu agama. Kita ada tak tuan-tuan? Dalam beg-beg kita yang kita duk beli dengan 4,500, Bonia, Nokia. Ada Nokia, beg Nokia? Tak ada kan? Bonia lah ya. Ya. Yang duk kita pilih. Ada tak dalam beg kita catatan nota tentang apa saja isu agama? Payah juga tuan-tuan yang ada ialah make up, gincu bibir. Bukan sini ni. Ini orang Kuala Lumpur. Bukan orang dipilih orang Kuala Lumpur ni. Ya. Tuan-tuan. Kadang-kadang yang kita bawa dalam kerana itulah dia.